Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton Facebook Museum dan Galeri Melaka. Pada hari ini kita bersiaran secara langsung bersama Puan Alice dan juga Mr. Robert dalam rancangan Gua Masak Meh Rasa, demonstrasi masakan tradisional Melayu Baba Nyonya. Resepi pada hari ini iaitu kuih cang nyonya. Kita bersiaran hari ini bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-13 pengisytiharan Melaka Bandaraya Warisan Dunia UNESCO. Sebelum saya menyerahkan program kita pada hari ini, ingin saya mempromosikan buku Himpunan Kuih Muih Tradisional Etnik Melaka pada hari ini, iaitu diskaun sebanyak 20%. Kepada yang berminat, boleh dapatkan buku ini dengan menghubungi Encik Hafiz di talian 019-641-6868. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Puan Alice dan Mr. Robert untuk memulakan demonstrasi kita pada hari ini. Dipersilakan. Saya Robert Lim dan chef kita ni Alice Tan, tukang masak. Ni hari ni kita buat kuih cang nyonya lah. Yang dah ada hidang ni semua renca-renca dia yang buat kuih cang nyonya punya. Sebentar lagi nyonya Alice Tan ni nanti buat kerja dia. Sebagai macam mana nak buat kuih cang ni, masakkan dia macam berapa lama. Dan dia nanti inilah. Renca-renca dia ialah yang ni gula kundo yang belum potong, yang ni dah siap potong punya. Bawang merah, bawang putih. Yang ini cendawan yang dah rendam dah siap potong. Lepas ni pulut yang dah rendam dengan bunga telang. Yang ini pulut biasa. Lepas tu, yang ini kicap hitam, oyster sauce, tauco, serbuk lada, gula brown sugar. Yang ini rempah ketumbar. Ini garam. Lepas tu yang ni tali dia nak ikat, yang ni daun buluh, daun bambu. Lepas tu sekarang saya nak potongkan ayam ni. Sekarang Nyonya Tan akan iris ayam ni halus-halus, nak buat renca dia lah. Kita tengok macam mana Nyonya bikin ni. Ini dah potong dah sikit dah. Nyonya dah lama ke buat kuih cang ni? Daripada muda lah ni. Lagi masa mak ada 7 jam lagi lah. Dah belajar dengan mak lah. Tapi mak dah tak ada lagi dah nak dekat 20 tahun dah. Mak dah tak ada dah. Tapi kita dah dapat belajar lah yang dia tinggalkan apa yang dia ajar tu. Ini yang paling susah ni lah, gua ingat lah Nyonya Alice. Ya, ikatan dia. Kalau salah ikat, nanti dia masuk air. Jadi mau jaga-jaga ikat tu. Banyakkan orang tahu buat renca tapi tak tahu ikat. Sekarang Nyonya Alice ni tengah potong iris ayam. Nak buat renca dia lah. Nak iris halus-halus. Okey. Sekejap. Okey. Sikit dah. Sikit ya. Sudah.
Ni Nyonya dah iris ayam ni alu-alu. Lepas ni buat apanya? Mau goreng dia punya enti lah, renca dia. Oh, nak goreng ni lah. Renca-renca dia semualah Yalah. Okey. Lagi lepas ni. Halus-halus. Kuih cang nyonya, barang-barang dia semua halus-halus. Semua anak kecil-kecil. Nak seronok lah kata orang ni, Melayu kita, orang baba Nyonya ni cakap buat yang terbaik lah. Ni Nyonya gua dah minta kuali ni. Dah mau start buat rencana ni Minyak mana? Tuangkan minyak sikit. Ni Nyonya suruh tuang minyak ni. Dah berasap lah. Kuali dah berasap Kuali dia. meletup pula kan. Boleh tuang minyak Nya. Lis. Kuali nak api pelan sikit lah. Dah. Hello Uncle. Sorry saya lambat. Pagi-pagi sudah sakit perut. Ya ke? So Uncle and Auntie apa buat hari ni? Hari ni buat kuih cang nyonya. Kuih? Kuih cang nyonya. Kuih cang nyonya. Okey. So apa yang kita perlukan untuk buat kuih cang nyonya ni, Uncle, Auntie? Tadi ini apa? Segala ni. Ni dia pakai isi ayam, Okey. pulut putih, Aha. pulut dah rendam bunga telang. Ini bunga telang. Okey. Ini cendawan, bawang merah, Bawang putih, dan ni apa? gula kundo. Gula kundo. Oh Uncle, boleh ceritakan sikit tak apa ini kuih cang nyonya? Ha. Dia apa? Dia punya Kuih cang nyonya rasa ni dia macam mana? rasa dia ada masin manis sikit lah. Masin Itu manis. Nyonya Mestal lah. Kalau Cina punya lain lah. Kuih ni dia dimakan pada waktu bila? Pagi ke? Tak ada. Bila masa dia tak kira, tapi bulan dia ada. Bulan 5 hari. Bulan Cina bulan 5 hari kita ikut. Itu maksudnya itu makanan ni adalah untuk hari perayaan ke atau macam mana? Perayaan dia. Okey. Okey, so apa yang Aunty tengah buat ni? Dia tengah Goreng bawang merah dulu. Untuk masak kuih cang kita kena masukkan. Ni nak enti dia. Okey, nak buat inti dia lah. Okey. Okey, selepas tu Tunggu dia Garing. garing sikit, wangi sikit. Nanti kan baru kita masukkan ayam. okey, tapi kita tengok dulu apa yang dia buat. So, tuan-tuan dan puan-puan yang ada kat rumah, hari ni kita ada menu special daripada kaum baba dan nyonya, kuih cang. Ya, betul, kuih cang kan? Cang nyonya. Cang nyonya. So, hari ni kita akan tengok cara-cara memperbuat dia. Kita akan tengok dan kita tengok hasil dia lepas ni. Okay, first kali Aunty masukkan
daun apa ni? Bawang Bawang merah. merah. Kan? Okey, kita masak dia sampai dia garing lah kan, sampai naik bau. Naik bau. Okey. Okay, Uncle boleh ceritakan sedikit tak sejarah kuih chang ni? Macam mana dia boleh terhasil? Mula cerita dia begini. Dulu-dulu dia ni cerita kan. Raja dia dah makan. Okey, raja dah makan. Dah makan lah ya. Jadi dia kata, dia orang kat dulu-dulu kata nak buang dalam sungai. Nak atas lautan lah. Okey. Jadi bila buang dalam sungai atau lautan, dia orang kadang macam mana nak kasih ikan makan raja kita. Macam mana ikan makan? Makan gigit. Jangan bagi Dia buang dalam laut lah. jangan bagi jangan ikan kasih makan ikan makan Ikan kita yang raja lautan yang mati tu. yang mati betul. tu. Jadi dia buat kuih chang ni, masing-masing semua buat, buang dalam sungai tu. Okey. Laut. Atau sungai. Jadi ikan tu nanti makan kuih ni lah. Oh, maknanya ikan tu tak sentuh lah Tak raja sentuh, yang tak. mati tu. Raja Dia dah makan lah kuih chang ni. Itu lah. Oh, itu. Makna dia lah. Jadi kita ikut sampai ke turunan lah. Kita turun-menurun lah. Maknanya dia cerita sejarah dia kuih chang ni untuk mengelakkan raja dia daripada dimakan lah oleh ikan. Dimakan oleh ikan. Jadi kita semua nanti buat macam kita lepaskan dalam laut. Kan nanti makan kuih chang ni aja lah. Tak makan Itu adalah salah satu alas simbolik sejarah kuih chang itu berhasil Ya. untuk mengelakkan daripada mayat raja Cina dimakan oleh ikan. So, Hafiz sudah bila masak tu? Sudah masak? Belum. Sikit lagi. Okey. Nanti mau kasih dia wangi Bagi dia dulu. naik garing and naik wangi dia dulu Alright. Sabar. 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 Kuih chang ni banyak kerja. Yalah, dia rumit sikit tu dia Rumit kan. dia. Yang Usaha daun sekali tu daun dia nak ikat. nak rebus, nak cuci. Oh, ini daun apa ni? Daun buluh. Bambu. Ha. Daun bulu, daun bambu. Ini yang Tali ni dia. Ini tali dia. tali di tali. Ini semua direbus lah. Ah. Sebelum ni dia kena rebus dulu Ah. lah kan. Jadi senang ikat. Bagi dia lembut. Jadi kalau ikat tak betul, bila gebul masuk air. Jadi dah rosak, dia jadi sepati. Kuih chang ni dia lebih pada pulut lah. Dia macam pulut lah. Pulut. Banyakkan pulut. Hidup pulut. Pulut. Kalau Boleh? Boleh tak? kalau tak ada, kalau orang Cina dia tak pakai bunga telang dengan pulut. Okey, dia pakai apa? Semata pulut dia je. Tapi dia pakai kicap hitam. Kicap hitam. Oh, untuk mewarnakan dia. Itu bangsa orang lah. Bangsa China dah. Nyonya Mia mesti mau ada ni. Mesti ada Pulut. yang Pulut. biru. Bunga Pakai bunga. Bunga telang. Ini yang bunga telang dia. So dia jadi warna macam ni ke atau macam mana? Warna dia Ya, dah ya. biru. Okey. Bila dah rebus tu jadi Bila kita dah garamkan tu, apa lagi? Masuk bawang putih. bawang putih pula. Berapa tu tu? Agak-agak. Agak-agak saja. Kita ni cuma pakai agak-agak aja. Ni nyonya-nyonya dulu mak kita semua pakai. Tak ada. Bila kita tanya tak ada resipi. Agak-agak. Agak-agak. Betul. 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 Orang dulu-dulu memang dia tak ada apa acuan dia semua dia tak ada. Semua agak-agak je. Tapi agak-agak dia Tapi makan sedap. Yang kita buat baru ni. Mak dulu aja agak-agak, kita agak-agak lah. Ya, betul. Tapi agak-agak tu tepat pula tu rasanya. Orang dulu-dulu kelebihan orang dulu-dulu. Sekarang dia nak semuanya kena ada SOP yang tertentu kan. Ya betul. Betul. Okey, bila dah masukkan bawang putih kemudian Nanti nak masukkan ayam. nak garingkan ayam, masukkan ayam pula. Okey, tuan-tuan puan-puan, lepas panaskan bawang, masak bawang sampai garing, lepas tu masukkan bawang putih, kemudian bila dah garing baru dia akan masukkan ayam. Ya. Itu step ketiga lah. Step ketiga, masukkan isi ayam yang dah basuh, yang dah dicincang halus. Agak-agak juga. Ke ada 1 kilo ke 2 kilo ke? Ini anti buat untuk berapa Dalam pack dia, berapa dia punya 5-6 biji. 5-6 biji kan? Saya rasa dalam 1 kilo dah betul betul. Ada. Lebih kurang kan? Tak ada lah. Tak sampai.
Saya rasa 500 gram lah, lebih kurang 5 atau 600 gram. Ayam yang dicincang halus. Ya, betul. Okey, maknanya lepas masuk bawang, dimasukkan ayam pula. Masak bagi garing. Perlu masuk air ke? Tak perlu. Tak payah. nak sikit je Nak lah. air Nanti sedikit? dulu je. Nanti Oh, nanti kemudian. lepas ayam ni dah garing sikit. Nanti dia kecut dah keluar air sikit. So, step ketiga dia ialah masukkan ayam. Lebih kurang 500 gram lah. Ayam yang dicincang halus. 500 gram. Okey, sambil-sambil aunty tengah masak, uncle boleh tak cakap dengan orang? Asal usul lah. Dia macam orang kata tahun bila dia maharaja mana yang dinasti mana yang asal dia pisang. Tak masuk. Kita tak berbalik lah. Tapi memang cara dia begitu. Itu orang tak tahu. Yang tak tahu apa orang-orang begitu. Kenapa kita diberikan dia orang dulu tahu lah tu macam mana itu dapat tahu kita banyak lah. Turun bawah kita dah tak ambil berat ni semua lagi. Jadi kita ni macam Nyonya Alice ni dia ikut lagi. Banyak orang boleh buat ikat tapi tak boleh ikat. Dia tak faham macam mana nak ikat. Itu adalah satu keunikan lah. Jadi kalau ikat salah, rebus masuk air. Step. Okey, untuk step yang keempat, lepas ayam dah dimasukkan, bila ayam dah masak, dia akan masukkan apa tu? Masukkan cendawan. Cendawan. Cendawan tu cendawan apa? Cengkeh ke? Bunga. Cendawan bunga. Okey. Kering. Cendawan yang telah dipotong halus. Sudu kecil. Ya, masukkan sedikit air. Tak. Tunggu dulu. Biar dia garing. Dia garing dulu. Masaknya ni Nyonya tahu. Baba ni kalau cakap tu macam tu. Tapi kalau masakkan air ada dia pun boleh juga. Apa hari ini adalah special. Masukkan. Dia nak memperkenalkan apa itu kuih cang Ya, kepada betul. kaum baba dan nyonya. Masukkan ni tauco. Tauco, satu sudu kecil. Okey. Kemudian lepas masuk cendawan, dia akan masukkan tauco. Tauco ni rasa dia lebih kurang masin lah. Macam masin-masin kan? Masin Dia untuk masin-masin lah. Dia macam sos tiram lebih kurang. Lebih kurang buat daripada kacang. Tapi dibuat daripada kacang. kacang soya. Oh, dah naik bau dia. Walaupun pakai emas, bau dia dah naik. Bila dia dah garing, so step kelima, masukkan gula. Ini apa? Gula kundo. Gula kundo. Step kelima, dia masukkan gula kundo untuk membagi rasa manis kuih cang tu. Ya. Kalau kita Nyonya dia ada manis ada asin. Oh, rasa dia masin manis. Kemudian, lepas masuk gula, Buka ni ladu sulang. lada sula. Secukup rasa juga. Secukup rasa. So yang dia tengah buat sekarang ni, portionnya lebih kurang 4-5 ketul lah. Ya, ya. Betul, 4 hingga 5 ketul. Kemudian masukkan air. Lepas masuk lada sula, masukkan sedikit air untuk kasih kelembapan dia. Ya, betul. Kasih dia lembap sikit. Dia tak terlalu kering lah. Ya, betul. Kita kena pakai ke? Oh, pakai mic tak dengar pula. Oh, bau dia sangat sedap lah. Kalau makan lagi sedap ni dia. Bau dia ada macam bau tersendiri. Ada bau cendawan. Ya, ya. Bau ayam tu naik. Pelankan hati Pelan terbalik. dia tak hangus. Garam. Garam sikit Tak ada sudu lah. Tadi pakai sudu tadi boleh lah. Ni dah. Tak apa. Sekejap saya ambilkan sudu sebentar
sebentar lagi. Ada tisu. Hmm. Ambil lah tisu. Okey, kita dah dapatkan sudu. Okey, terima kasih. Ni gula sikit. Gula sikit. Kasih dia manis lagi ya. Tambah manis lagi. Gula kuno dah manis, tambah lagi gula Melaka lagi. Ya, ya. Nyonya, Oh, kuih cang nyonya ni memang manis. memang perlu ada semanis-manis Ya, asin. manis. Dan pedas daripada ketumbar. Pedas datang daripada ketumbar. Ketumbar lada putih itu. Ketumbar. Serbuk ketumbar. Ya. Kicap. Sekejap. Ni letak sikit oyster sauce. Sos tiram Mm-mm. Satu sudu kecil sos tiram. Lepas tu kicap. Kicap pekat. Ha. Nak kasih warna dia lagi gelap sikit lah mungkin. Ya. Dia warna. Baru sudah naik. Sekejap. Masak dia sampai garing. Betul. Dia Bukan tak garing perlu sampai Sampai dia masak lah. masak je. Betul, Ha. masak Tak dalam boleh lah. garing sangat pula. Oh, dia tak boleh terlalu garing Tak sangat. boleh, eh. tak boleh. Tak. So maknanya makanan kuih cang ni dia makan pada waktu hari raya lah. Bukan, Pada hari raya. peraya ni. Bulan 5, 5 hari. Bulan 5. Bulan 5, bulan Cina bulan 5, 5 hari dia. Oh, dalam 5 hari tu saja boleh makan kuih cang ni. Lebih ya, biasalah. Faham. Nah, hitam sikit. Oh, nak lagi gelap. Cantik sikit. Oh, bau buatan. So, tuan-tuan dan puan-puan, buat kuih cang ni bukan senang sangat tau. Dia nampak senang tapi memang susah sikit lah. Kecil je. Banyak-banyak kuih ni dah kuih yang ni dia. Susah So, sikit. that's why lah dia punya kuih ni adalah kuih istimewa untuk kaum baba dan nyonya. Ya, betul. Okey. Okey, dah masak. Tutup. Lepas tu nanti kita nak goreng yang ni juga. Oh, nak kena ni. So, asing nak salin lah. Kita asing Nak salin. Ada. So, jangan dah siap lah. Maknanya inti dah siap lah. Ya, Inti inti tu dah siap. Jadi nak garing ini masakkan pulut pula. Masakkan pulut pula. Okay, sekejap kita dapatkan kuali. So, ni dah siap lah. Murah rasa apa? Tosah. Kena air. Kita letakkan kuali. Baru. Ada bekas. Tahu ini. Letakkan. Okey. Okay, kemudian kita nak buat pulut dia pula. Kita nak masak pulut dia. Ya. Tengsi dah. Maknanya tuan-tuan perempuan, isi inti dia dah siap. So sekarang dia punya step tu. Step tu dia kita kena masak pulut dia pula. Kita masak pulut. Kemudian barulah dia diadunkan bersama. Mana minyak? Apa jauh minyak? Jauh dah pergi minyak. Minyak kita guna minyak jagung lah. Minyak masak. Minyak jagung. Kira minyak apa pun boleh lah. Tapi Tak kisah. lebih, Ingat. saya rasa yang ni lagi better lah. Ah. Sebab dia lebih lembut kan. Ya, betul. So step yang kedua kita kena masak dia punya pulut pula. Alright. Pulut. Pulut ni dah steam dah, dia dah Belum. belum lagi. Berendam satu Kena malam. rendam dulu. Rendam dia satu malam. Oh, nak kasih dia kembang. Ha. Jadi bila goreng senang. Masukkan minyak sedikit, minyak jagung ya.
Jagung. Lepas tu bawang merah. Bawang merah. Kurang? Dua besar. Agak-agak je. Agak juga. Agak-agak je. Akan Baba Nyonya kebanyakan agak-agak. Tapi dia punya padu tu boleh pergi lain macam lah. Ya dah. Resepi pun kalah lah. Ikut buku pun kalah kita. Okay. So tuan-puan pun yang kat rumah tu kalau nak try resepi ni pun kena agak-agak. Ikutlah tangan sendiri masing-masing kan. Ya. Oh ada soalan. Tak. Saya baca soalan daripada Tuah Kelana. Orang cakap kuih cang ni dibuat masa pesta naga je. Betul ke? Yalah itu bulan 5 lah, 5 Bulan hari. lima. Naga betul. Dia nanti dia orang naik dia naga tu, Aha. perahu macam naga tu. Situ dia bawa kuih-cang ni buangkan lah. Lepaskan dalam laut lah. Betul lah bulan 5 ada pesta Naga. So maknanya dalam masa pesta naga tu lah kuih cang ni diberi makan. Ya. Dia sebagai satu simbolik di mana Maharaja tadi Ya. Puan dah cerita kan? Ya. Maharaja Cina supaya tak dimakan oleh ikan. Ikan. Sebab tu dia baling ke lautan. Ke lautan. Betul. Itu ramai-ramai naik ini perahu naga tu Aha. pergi buang, lepaskan dalam laut lah. So harap dapatlah membantu sedikit jawapan daripada uncle kepada Tuah Kelana TK ya. Ya. Okey, step seterusnya kita nak masak pulut. So tadi dia dah masukkan bawang besar. Kemudian kita masukkan bawang putih. Bawang putih lebih kurang Satu sudu kecil satu je lah. sudu kecil. Agak-agak je. Sampai garing dan naik bau So, dua step je lah. Masukkan bawang besar, masukkan bawang putih, kemudian baru masukkan pulut putih. Ni yang pulut putih. Ya, pulut putih tu. Pulut putih yang telah direndam semalaman So dia dah nampak kembang. Kalau dia tak rendam, dia keras-keras macam tu, dia macam beras. So bila dah rendam, baru dah dia nampak dia kembang. Ya, betul. Masukkan pulut. So aunty dengan uncle sekarang dia tengah buat dalam portion 5 lebih kurang 4 ke 5 biji kuih cang. Ini adalah resepi untuk 4 dengan 5 biji kuih cang. Anggaran dia lah. Kita dah masukkan pulut putih. Masukkan sedikit garam. Garam. Garam cukup rasa juga. Saya tengok macam setengah sudu kecil tu. Dan Sebab lada. serbuk lada. Pun sesuai lagi. Perlu dimasak sehingga garing ke? Tak. Tak garing juga. Tak garing, tak Half lah. tak boleh garing sangat. Pasal sekarang nak rebus, Oh, sekarang lepas ni nak rebus. lepas Okey, faham. So ni dia kira macam sangai lah. Saya rasa Ya. macam dia bagi sangai. Sangai aja. Dia saute je. Supaya dia nampak. jadi dia nampak pulut tu sebati dengan renca-renca dia lah. Okey, bagi dia rasa tu. Rasa Ya. tu ada rasa masin Masin, ada. Ada rasa pedas-pedas sikit. Ya, manis-manis. Rasa manis bawang tu kan. Ya. So, untuk perempuan yang kat rumah tu, yang tengok live ni sekarang, kalau ada soalan, tanya dekat dalam ruangan komen tu. Tanya soalan. InsyaAllah, uncle dan nanti akan jawab soalan anda semua. Boleh. Tahu macam mana cara-cara dia ke apa sahaja soalan mengenai kuih cang Nyonya ni, boleh tanya di ruangan komen sekarang. Ini adalah satu pengalaman yang orang kata bukan mudah nak tengok live pembuatan cara-cara kuih cang. Sebab kuih cang ni dia hanya dibuat pada bulan 5 saja. Ya, saya Bulan betul. 5 saja pada Pesta Naga. Pesta Naga. 5 hari saja. Nanti So memang berguring tahun juga sekali bawang. je lah dapat tengok cara-cara buat kuih Kuih cang Nyonya. Nyonya. Okey. Lepas dia dah sangai itu pulut putih, dia akan buat Yang ni juga. yang Renca. biru pula, juga tu pulut bunga telang pula. Betul. Ada. Tu tutup tu. Dah. Dah. Tak boleh nampaknya.
api masakan api dia Sederhana lah. tak boleh terlalu kuat, tak boleh terlalu perlahan. Ya. Sedang-sedang saja. Okey, maknanya pulut putih dah settle. Kita buat kita tuang sama kan? Sama Sama yang pulut dia dua-dua step sama. ya? Ha. Dia kena masukkan bawang merah. Sama je, step dia sama dengan yang pulut putih. Untuk pulut bunga telur. Sebab dia lain warna tu lah nak kena buat dua step. Oh, dia tak boleh sekali kan? Tak boleh. Tak boleh sekali kan? Itu cara dia lah. Itu adalah keistimewaan kuih bapa Nyonya ni. Kuih Chang. Dia unik dan tersendiri. Sama juga step dia yang pertama. Masukkan bawang merah. Masukkan bawang putih. Baru masukkan pulut dan masukkan garam. Nada sulam. Kita tunggu. Sampai dia naik bau. Panas. Dah mau kering pula. Daun. Boleh. Uncle dengan aunty sekarang ni berniaga kuih Chang ke atau ada buat apa Tak, sekarang projek? tak ada. Ni jam tak ada projek. Tak ada apa buat lah. Saya masa Ada kedai makan ke? Tak ada. ada. Orang order dia buat lah. homemade. Oh, Homemade. Homemade dalam talian lah. Order dalam talian. Okay, nanti boleh bagi tahu lah dekat kawan-kawan kita kat sana mana tahu dia nak rasa makanan Ya, ya. Chang ni. Boleh. Bolehlah cari aunty dengan uncle lah. Ya, boleh. Sebab tak ramai dah yang buat Okay. kuih Tak ni. ada. Saya dah tanya, saya Persatuan Tuan? Seni Kebudayaan Bawah Nyonya. Aha. Saya pengurusi dia. Okey. Saya dah tanya banyak anak murid saya. Aha. Dia boleh buat renca, dia tak boleh ikat. Jadi saya ambil Alice untuk buat kuih Chang Nyonya ni. So maknanya sekarang ni kita kena cari pewaris lah untuk pewaris. buat benda ni supaya kalau uncle dengan aunty dah tak ada satu hari nanti siapa lagi yang akan buat. Ya, So, ya. kena Kita cari mesti pewaris, cari waris. So dalam live tu kita dah simpan lah simpan ni dah dulu. simpan. So harap adalah pewaris yang akan mewarisi resepi Baba Nyonya ni ya. Kuih Chang. Baba Nyonya, kuih Chang Nyonya. Supaya tak terhapus daripada generasi yang akan datang selepas ni. Okey. Step dia sama je. Sama. Dan sama. kita ni ada buku masakan Baba Nyonya. Macam mana cara dia buat kuih Chang ada jual. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang tak dapat tengok live ni, yang tak dapat macam mana nak buat ni, boleh dapatkan buku Himpunan Kuih Muih Tradisional Etnik Melaka di Perbadanan Muzium Melaka. Okey. Sekarang ni kita ada buat promosi ya, diskaun sebanyak 20%. Harga kulit tebal yang ni, yang tebal ni dulunya 50. So bila dah ada diskaun kita jadikan dia daripada RM35. RM35 sahaja. Promosi ni sampai hari ni saja. Saya dapat makluman promosi untuk kuih tradisional ni, buku kuih tradisional ni yang berharga RM35 ni hari ni saja. Hari ni saja. So dalam ni, dalam buku ni ada pelbagai resepi. China, India dan juga orang asli. Baba Nyonya dan Portugis. Oh. So traditional. So kalau tadi yang kita tak dapat tengok live ni, yang tak dapat lah, yang tak dapat macam mana cara nak buat ni, beli buku ni, dalamnya ada resepi kuih Chang Nyonya. Senang terus. Tapi bila hari ni kita bagi promosi 20%, so dia jadi RM35. Kalau rasa terlalu mahal, kita ada satu lagi, kulit nipis. Kulit nipis dia macam ni. Ada kulit luar. RM28. Kalau nak dapatkan buku ni, boleh hubungi unit pemasaran Perbadanan Muzium Melaka, Perzim, di
019 641 6868. Okey. Unit pemasaran 019 641 6868. Okey, tak apa, nanti admin Perbadanan Muzium Melaka akan bagi data, akan bagi nombor lah untuk di ruangan komen untuk promosi buku ni ya. So uncle, kita teruskan pula dengan ni. Seterusnya ya. Okey, maknanya pulut dah settle. Uncle perlukan apa? Uncle perlukan air. Okey, uncle boleh dapatkan air sedikit untuk uncle. Uncle nak air untuk sesi merebus ya, uncle. Nak bungkus dulu. Oh, nak bungkus. Belum rebus lagi ya? Belum. Oh, belum. Okey, so sekarang step yang ketiga ialah membungkus kuih cang. So step ni ada sedikit rumit lah saya rasa kan. So kena tengok betul-betul. Kadang-kadang kita tengok resepi je tapi kita tak tahu cara buat pun tak boleh juga. So tengok betul-betul. Nak cari ada tempat gantung lah. Nak gantung. Nak gantung baru boleh apa? Ikat lah. Oh, kena gantung. Sebab saya nak gantung tali dia. Sekejap. Kita dapat gantung ah. Mana nak tempat gantung? Mana gantung? Gantung apa? Kalau saya pegang dulu boleh? Dia lama ke apa? Dia pegang. Saya pegang untuk awak gantung. Tak ada, dia nak ikat dulu. Okey, Ni cara dia ikat lah. saya pegang lah. Boleh saya pegang. Tak ada, awak cakap saya pegang. Boleh? Okey. Haizam. Haizam. Aizam boleh cakap saya pegang tali. Nyonya ikat kecam. Okey, lagi bagus sebab kita sekarang ni tak ada tempat nak ikat pula lah. Okey, panaskan dulu air Nak melidihkan dulu. Nak didihkan dia. So tuan-tuan dan puan-puan, kuih cang ni bukanlah mudah nak dibuat. So memerlukan kesabaran yang tahap tinggi lah orang kata. Tapi kepuasan dia tu Allah. Memang akan puas lah bila dah siap, nanti kita tengok. Okay, aunty sekarang dalam proses untuk mengikat isi benda-benda dalam daun buluh ni. Daun buluh. So tuan-tuan dan puan-puan, ni daun buluh. Ni bentuk daun buluh yang telah direbus supaya dia lembut dan tahan. Okey. So tengok step dia. Lipatkan dua, buat macam ni lah. Okey, 2 daun buluh dilipat 2. Okey. Kemudian Buatkan macam ni. okey, dia nampak? Okey, tengok. Okey, kemudian masukkan yang biru dahulu. Masukkan yang biru dahulu. Okey. Sepadat lah. Dalam 2 sudu kecil bagi dia padat. Kemudian Saya nak sudu isi. boleh pakai sudu semula. Tak salah. Ni. Masukkan inti ayam tengah-tengah ya. Inti ayam tu tengah-tengah. Boleh pakai selain ayam, boleh pakai lain tak? Tak sesuai. Memang Nyonya pakai ayam. memang pakai ayam saja ya. Maknanya daging ke apa ke tak boleh ya. Tak sesuai lah. Dia orang punya. Nanti kata lebih kepada bawah nyonya punya style memang pakai ayam sahaja. Lepas tu ambil bagi yang putih pula. Oh. Kemudian letak atas putih pula. Ini yang paling susah sekali. Okey, ini adalah proses yang sangat rumit lah abang kata. Takut dia terkeluar masuk air. Okey. Daun pandan. Daun pandan. Tu kasih wangi ya. Kasih wangi ya. Satu daun pandan. Okey. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, tengok cara dia. Dia lipat. Okey, kemudian dia lipat. Macam nasi lemak pun ada. Macam nasi lemak bungkus. Daun kelapa. Daun pisang.
Apalah. Okey, kemudian diikat. Ini mula dia ikat lah. Okey, tengok tuan-tuan tengok Diikat yang cara mudah. diikat tu. Pegang. Dia kena ada, pegang kalau kuat nak sikit. senang dia kena ada stand. So hari ni kita tak dapatkan stand tu, uncle kena pegang. Dia kena ada Kita stand. pegang tak betul lah. Oh. Kejap kendur, kejap. Dia kena ada stand supaya senang untuk diikat. Ya. Okey, dah ikat dah. Okey, macam tu lah kejadian dia. Ini dah siap lah kiranya. Ya, ya. Tapi Nak belum direbus rebus. lagi. Belum Dia nak direbus. kasih masak, dia kena rebus dulu. Ya. Okey. Buat satu lagi. Ya, kita buat lagi satu. Buat. Ini kita bagi contoh sajalah. Contoh. Kita buat lagi satu. Nanti dah berapa tahun dah masak ni? 2 tahun. Daripada kecil ke buat ni? Kecil ada tolong mak lah. Kecil ada. Lepas tu biasa nyonya saya kurang juga buat. Oh. Dah last ni baru ada buat juga. Ada order kan. Buatlah. Tapi masa sekarang ni dia tak kira hari, tak ada. Oh, dah tak ada kira dah. Bila dia terasa nak makan dia order sama Nyonya Alice ni lah. Kalau dulu kata bulan Kena tunggu. 5 saja kan. Bulan 5 baru kita dapat. Sekarang dah bila-bila masa saja boleh makan. Ada. Kalau nak masak, nak terasa nak makan, kontak aunty. Kontak Ya, uncle lah. ya, Order. boleh. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kat rumah tu yang tengok live sekarang ni, nak tanya apa? InsyaAllah uncle dan aunty akan jawab. Yang mana tak faham, tak nampak cara-cara tu, aunty akan jawab. So first step tadi, masukkan pulut yang biru, pulut telang. Kemudian masukkan isi ayam. Kemudian masukkan pula kulit yang putih tu. Macam tu masukkan daun pandan. Untuk kasih dia wangi. Kasih dia rebus. Okey, kita buat satu lagi. Ini Kemudian kita kedua. rebus. Pegang kuat-kuat lah. Angkat kena pegang kuat-kuat. Ya. Supaya nanti dapat ketatkan dia. Kalau tak ketat nanti masa rebus kan nanti Dia tercabut? Dia tercabut. Faham. So ni tali rapiah, tali Bukan, biasa. bukan. Habis ni tali apa? Tali untuk ikat dia juga. Memang ada tali khas. Ada jual, Ada ada jual. Oh, okey. Memang tali khas ada jual. Boleh dapat kat mana? Pasar ke? Pasar. Ada jual lah. Pasar kering tu. Ini memang khas untuk masakan lah. Ya. Nanti nak buat 3. Nak buat 2, 3. 3. Lagi satu. Buat lagi 3 Alright. Step yang sama juga. Warna biru dulu. Sampai habis. Isi ayam dulu. Lepas tu kemudian isi ayam. Lepas tu barulah pulut putih. Okay, sementara kita tunggu air mendidih. Kita buatlah ni dulu. Inti kalau lebih banyak lebih sedap kan? Inti Ini kalau jual ni satu set ni berapa ringgit ni? Ni kalau nyonya memang. Ah. RM5.5, RM6. Satu ni saja RM5.5. Oh, taklah terlalu mahal. Enam. Oh, 6 sama harga sekarang RM6 Sekarang RM6. Oh, dah. RM5.5 tu dah berapa tahun lepas Oh. dah. Baba tak ada update. Dia tak tahu. RM6. Tapi hasil dia tengoklah kerja saya sangat rumit kan. Bukan mudah nak buatnya. Ada soalan ke? Ada soalan. Sekejap. Khairunisa Azmi tu. Tali yang digunakan. Soalan daripada Khairuna Amni. Anti, tali yang digunakan untuk ikat tu tali jenis apa anti? Dia jenis apa? Saya pun tak tahulah tapi dekat Ini kedai memang untuk ikat kuih cang saja. Oh, maknanya kena pergi kedai, tanya kedai tu. Bila musim kuih cang nanti dia jual. dia mesti ada punya. Tak ada Oh. musim kuih cang dia tak jual tali ni. Anti ni pun sebenarnya tak tahu apa jenis kait tali ni. Tapi kalau pergi ke kedai, mungkin boleh tanyalah kedai dekat area-area pasar ke kan? Ya, dia Pasar ke? Memang tali ni khas untuk buat kuih cang. Anti cakap. Betul.
Dia tegur, tak boleh putus. Oh, dia memang takkan putus kan? Rebus lah macam mana lama pun dia takkan putus Tak putus. Okey. Nanti bolehlah Khairuna Amni cuba pergi ke pasar, tanyalah dekat orang kat di pasar tu tali untuk buat kuih cang. Kuih cang, betul. Sebab uncle pun tak dapat info apa nama tali ni, apa dia punya material. Ya. Okey. Kalau dia ada jual daun ketang ni, dia ada lah tali dia. Misal kata kedai pasar tu ada jual daun bambu, so maknanya automatik kedai tu akan ada jual tali Jual tali yang dia sekali. untuk buat kuih cang ni. So harap dapatlah menjawab sedikit soalan daripada Khairuna Amni ya. Okey, lepas sesi mengikat, kita tunggu air mendidih dan kemudian kita akan rebuskan dia. Rebus tu selalunya ni berapa lama? 2 jam nak 2 jam. Oh, rebus. 2 jam. Okey, tak apalah. Tengok, Tapi disebabkan kita tak ada berapa masa. banyak. Kalau Kalau lebih banyak, lebih lama masa Masa. dia. Oh, okey. Contohnya Kadang-kadang kita sampai Ini 4 tak jam lama lah. setengah. tak lama lah. Lebih kurang macam masak ketupat kita ketupat lebih juga. kurang ke ketupat. Kan? Okey. Tunggu air dah mendidih, dah nak rebus. Tunggu air mendidih, baru masukkan kuih cang. Banyak air sangat. Masukkan daun pandan. Mana daun pandan? Oh. Daun pandan bagi dia lebih wangi. Okey. Bila air dah mendidih, kita masukkan daun pandan untuk kasih bau wangi tu naik. Lepas tu garam sikit. Masuk garam. Okey. Dia rasa supaya tak kosong. Okey, tak apa. Ada. Masukkan je terus. Masuk dia nak ambil gambar. So orang akan tahulah. Ni. Yang ni dah step seterusnya. Air dah mendidih. Dia masukkanlah. Okey. Okey, tutupkan dia. Kita masukkan tadi garam ya sedikit kan? Dah masuk. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk masak kuih cang ni dia memerlukan kurang 2 jam. Dia ikut kepada kuantiti dia. Lebih banyak Lebih dia jam. punya Lebih masa lah. kuih cang, maknanya lebih banyak lah masa dia. Contoh, kalau 10 mungkin dalam 2 jam. Kalau lebih daripada 10 mungkin boleh pergi ke 3 ke 4 jam. Untuk kasi dia betul-betul masak. Ya, betul. So disebabkan kita tak ada masa yang untuk tunggu sampai 2 jam untuk dia masak, kita dah ada yang dah siap lah. Kita boleh tengok hasil dia selepas 2 jam. Kita tengok daripada uncle ni. Okey. Ini dia dah lepas Ini masak 2 kejadian jam bila lah. lepas dah 2 jam masak. Macam ketupat palas pun ada kan? Palas betul. Ketupat palas. Okay, mungkin uncle nanti boleh potong, kita tengokkan dia punya hasil dia. Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak try boleh try. Tak tahu resepi, beli buku yang buku tradisional tu. Buku masakan tradisional. Okey. Untuk hari biasa RM50. Hari ni saja Kulit ni. untuk kulit tebal RM35. Bukan ada resepi kuih cang je, macam-macam resepi kuih tradisional yang ada dekat Malaysia ni kan khususnya. Daripada kaum-kaum Melayu, India, Cina dan kaum Portugis. Okey. Citi. Ya, campur. Citi baru. Semua ada. Bukan kuih cang saja, macam-macam resepi. Ya, betul. Yang orang kata dah daripada zaman lah Ya, betul. So sebabkan kita tak nakkan lupa asal usul kuih sejarah kita, kita buat buku ni. So, kita boleh try kat rumah nanti. Beli buku ni. Untuk hari ni saja, buku tebal ni RM35. Okay, nanti tengok di ruangan komen ada nombor telefon semua. Boleh dapatkan. Okey? Dapatkan hari ni. Alright. So Aunty sekarang tengah nak buka. Dia tengok
hasil dia lepas 2 jam. Ini hasil dia. Kuih cang tu. Tak payah potong lah. Makan-makan. Ni yang dah siap rebus punya lah. Boleh yang ada orang tak nak potong, dia nak makan sebiji-sebiji tu macam. Sedapnya. Okey. Puan-puan, inilah hasil bila dah siap 2 jam dimasak. Okey. Kita tengok dia punya kepadatan tu isi tengah-tengah tu ada isi ayam ya. Potong. Pulut kan. Kalau kita orang Melayu kita macam pulut panggang lah, tapi dia kuih cang. Memang unik lah. Dia cara dia macam rempah udang jugalah. Okay. Tempat lain mana nak dapat lagi dah. Yeah. Memang susah, makanan yang sangat rare. Tuan-tuan dan puan-puan yang ingin cuba nanti boleh cuba. Tengok live ni semula. Buat dah di rumah. Cuba. Itu hasil. Sangat sedap. Okey. Maka berakhirlah Siapa nak program ni. berakhir. Uncle nak cakap apa-apa? Ada. Uncle nak buat tambahan apa? Tak ada lagi lah. Saya ni daripada Seni Kebudayaan Persatuan Baba Nyonya Melaka dan Alice saya pengurusi dan Alice ni naib pengurusi. Okey. Itulah jadi ni hari kita tunjukkan masakan Nyonya Chang, Nyonya Kuih Chang Nyonya. Tak ada apa lagi nak cakap. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada Museum Melaka jemput kita datang. Okey, terima kasih. So, last saya cakap, kalau nak info boleh jumpa Uncle nanti tentang kuih cang tradisional boleh dapatkan nombor kontak Uncle. Boleh, ada. Okey, nanti kita akan berikan kepada di ruangan komen Okey. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan yang Nak nombor dapat nanti kita akan berikan. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudah dengar live pada hari ini. Kami daripada Perbadanan Muzium Melaka mengucapkan semoga semua sihat selalu dan boleh cubalah makanan cang daripada Baba Nyonya. Okey, cuba. Kalau tak tahu, boleh beli buku tradisional yang kami yang jual nanti. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.